Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على شرف. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يقول فابلغه ومن بلغ فلا جمعة. Maksud siapa yang berkata-kata, bukan khotib yang berkata khutbah, maka sia-sialah pahala jemaah. Justru itu tidak sempurnalah jemaahnya. Oleh itu dengarlah, ambillah yang tiba dan pengajaran daripada khutbah yang bakal disampaikan. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat di sisi Allah, insya-Allah. الحمد لله الذي أنعم علينا بتيسير الصيام والقيام
وجعل ثواب من فعل ذلك تكفير الآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وصام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan dan kita memperkasakan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan pada masa yang sama meninggalkan segala tegahannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia kita di dunia, bahagia juga kita di akhirat. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah pecutan akhir menuju Lailatul Qadar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, setiap pertemuan pasti akan berakhir dengan perpisahan. Hari ini kita sudah menjalani 25 hari ibadah puasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dan hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi Ramadan yang diraih ini akan pergi meninggalkan kita. Kita kini berada dalam tempoh 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Belum tentu kita akan terjodoh semula dengan Ramadan dan mungkinkah ini perpisahan yang terakhir kita dengan Ramadan dalam kehidupan kita. Renung-renungkanlah, fikir-fikirkanlah sejenak. Apakah sudah cukup ibadah puasa di samping ibadah-ibadah yang lain yang telah kita laksanakan sepanjang Ramadan tahun ini? Atau adakah kita kini hanya teruja dan leka dengan persiapan menyambut Aidilfitri yang akan menjelang tidak beberapa hari lagi? Bagi mereka yang mengimpikan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, berlumba-lumbalah meningkatkan amal dan ibadat dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Umpama pecutan akhir pada 10 Ramadan ini, 10 akhir Ramadan ini, dengan kita melakukan qiyamul lail, bertahajud, mengqadhakan solat yang ditinggalkan, membaca Al-Quran, berzikrullah, bertasbih, beristighfar, berselawat, bermunajat dengan berdoa bersungguh-sungguh, mengharapkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengambil teladan amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqaza ahlah wa jaddun wa shaddun mi'zarah. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai 10 malam terakhir Ramadan, baginda akan menghidupkan malam dengan melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, mengejutkan ahli keluarganya dan memperketatkan kain sarungnya, yakni menjauhi isteri-isterinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang Jumaat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu surah dalam Al-Quran bagi menggambarkan betapa agungnya malam tersebut dengan diturunkan Al-Quran sekaligus daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau di langit yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr yang saya bacakan di awal tadi bermaksud, sesungguhnya
Kami telah menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan apa jalan yang kau dapat mengetahui apa itu kebesaran Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Allah. Mereka dengan izin Tuhan mereka. Mereka membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikutnya. Maka sejahteralah malam yang berkat itu hinggalah terbit fajar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 hingga ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Maksudnya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang berkat. Kami berbuat demikian kerana sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran. Jangan hamba-hamba kami ditimpa azab. Kami menurunkan Al-Quran pada malam tersebut kerana pada malam itu penuh keberkatan. Dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah serta tetap berlaku, tidak berubah dan bertukar, iaitu perkara-perkara yang terbitnya daripada hikmah kebijaksanaan kami. Sesungguhnya telah menjadi adat kami mengutus Rasul untuk menyampaikan rahmat dari Tuhanmu kepada umat manusia. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui akan segala keadaan hamba-Nya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di 10 malam terakhir Ramadan ialah beriktikaf. Menurut Imam Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, yang iktikaf itu bermaksud menetap di dalam masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan oleh seseorang muslim yang mumayyiz, yang berakal, yang suci tubuh badannya daripada janabah, haid serta nifas, dan dia menghalang dirinya daripada sebarang syahwah kemaluan. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla summa atakafa azwajuhu min ba'di. Maksudnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sehinggalah baginda wafat. Kemudian para isteri baginda turut beriktikaf selepas daripada kewafatan baginda. Hadis riwayat Imam Muslim. Hakikat iktikaf ialah memutuskan sementara hubungan sesama makhluk yang bertujuan menguatkan hubungan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Memfokuskan iktikaf hanya untuk beribadah kepada Allah dalam masjid dan elak daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah ketika beriktikaf, seperti berborak-borak kosong, berjenaka gelak ketawa, melayari media sosial dan sebagainya ketika iktikaf. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari pertama bulan Ramadan dan kami juga turut beriktikaf bersama baginda. Maka datang malaikat Jibril menemui baginda dan berkata, sesungguhnya yang engkau cari berada di depanmu lagi. Maka baginda pun beriktikaf pada 10 hari pertengahan bulan Ramadan dan kami pula ikut beriktikaf bersama baginda. Lalu malaikat Jibril datang lagi menemui baginda dan berkata, sesungguhnya yang engkau cari dan tunggu itu masih berada di depanmu. Lalu Nabi SAW menyampaikan khutbah pada pagi hari 20 Ramadan dengan berkata, barang siapa yang beriktikaf bersama Nabi SAW, hendaklah dia kembali beriktikaf, kerana sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku akan Lailatul Qadar, walau bagaimanapun aku telah dilupakan mengenainya. Sesungguhnya malam itu jatuh pada 10 terakhir Ramadan, pada malam-malam kiraan ganjil. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in wafaqtu lailatal qadri bima ad'u? Qala quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksud hadis ini, wahai Nabi Allah, jika aku dikurniakan bertemu dengan Lailatul Qadar, apakah yang sepatutnya
aku membaca. Lalu baginda Nabi SAW menjawab, katakanlah, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan amat suka akan pengampunan, maka ampunilah akan daku. Kita sebagai orang yang beriman hendaklah menghargai dan mengetahui nilai dan keberkatan Lailatul Qadar. Di samping berusaha mencari kebaikan demi kebaikan dan barakahnya dengan tekun beribadah serta taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amat rugi orang yang telah pun melalui bulan Ramadan tanpa dosanya diampunkan Allah. Alangkah rugi apabila kita mensia-siakan dan mengabaikan Lailatul Qadar, membiarkan malam yang penuh keberkatan ini berlalu pergi begitu sahaja. Sekiranya kita tidak memohon keampunan dan rahmat Allah pada Lailatul Qadar, kita pastinya rugi, kerana terlepas saat-saat keemasan dan berharga ini yang belum tentu akan berulang kembali. Kesimpulannya sudah tentu terdapat 1001 hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala merahsiakan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah merahsiakan bilakah saatnya hari kiamat dan bilakah saatnya hari kematian kita. Salah satu dari sebabnya ialah supaya kita sebagai hamba yang bergelumang dengan dosa tentunya sentiasa melakukan ibadah berterusan tanpa henti di sepanjang bulan Ramadan, malah di sepanjang masa dalam hidup kita. Wahai para bapa, wahai para suami, didiklah keluarga, asuhlah anak-anak menghayati keagungan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dijodohkan dengan Lailatul Qadar yang pahala ibadahnya menyamai pahala beribadah selama 1000 bulan ataupun lebih kurang 83 tahun. Di samping itu juga jangan lalai daripada menunaikan zakat fitrah sebelum Ramadan ini meninggalkan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu zul fadlil azim. Maksudnya, berlumba-lumbalah. Berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal-amal baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluruh segala isi langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang demikian ialah limpah kurnia Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al maqbulin wa adkhalana fi zumratil muwahhidin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك وأسعد العرب والعجم وإمام طيبة والعرب أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والأعياد وخصه بساعة الدعاء فيها مجاب مسموع للحاضر والباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشرف العباد والزهاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم التناد. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعملوا صالحا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان di Badlisha وولي عهده dulu yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlisha ibni as-Sultan Salahuddin wa jami'ul usratil malakiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi ajallu wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.